qada di antara makhluk. Qada, apa yang dimaksud qada ini adalah hukuman. Hukuman di antara makhluk, sesama makhluk. Hukuman di sesama makhluk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu orang yang bankrupt? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه مغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah SWT. Di kesempatan ni kita gunakan masa kita, tenaga, harta benda, segalanya untuk ketaatan pada Allah Ta'ala, dan juga lebih-lebih lagi kita dikurniakan inayah taufik Allah agar kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu seumpama ini, dan mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita semua insya-Allah. Walaupun dalam keadaan orang dah mula rasa bimbang balik, takut dengan situasi yang makin menambah-nambah COVID ni, kita sentiasalah dengan amalan hajat kita, salat hajat, minta dijauhkan daripada segala wabak tersebut dan apa saja bentuk bala, bencana dan sebagainya. Lebih khusus kalau siapa yang tahu tentang bacaan ratib haddad, eloklah jadikan amalan harian setiap malam, antara maghrib isyak pun boleh atau lepas isyak pun boleh. Ratib al-haddad, baca di rumah. Bersama dengan kalau ada boleh kumpul anak-anak dalam rumah, pada waktu yang sesuai boleh kumpul, kita kumpul untuk baca bersama. Ratib haddad juga salah satu daripada benteng untuk daripada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Kerana tujuan Imam Haddad menyusun ratib haddad tu untuk masyarakat tersebut terhindar daripada penyakit yang mula merebak, dan juga terhindar daripada khususnya penyakit akidah, iaitu pada zaman tu dah mula orang terpengaruh dengan pahaman-pahaman Wahabi. Maka adalah anak muridnya cadang pada Imam Haddad, buat doa lah supaya orang jadi amalan, Allah selamatkan mereka daripada macam wabak lah juga ni kan, wabak tapi dalam sudut akidah, penyakit yang mula dah merebak di kalangan masyarakat, dah mula mereka terjangkit dengan Wahabi, fahaman-fahaman Wahabi. Jadi akhirnya Haddad menyusun ratib itu yang dikenali sebagai ratib Imam Haddad, sebab dia yang susun. Maka kata alim ulama kita sekarang, antaranya Habib Jindan di Jakarta, juga dia sangat menekankan agar jadikan amalan dalam rumah ratib haddad agar terhindar kita daripada wabak-wabak yang luar, sama ada di sudut akidahnya maupun di sudut kesihatan. Seperti yang kita takuti sekarang ni, nampaknya dalam sudut kesihatan lah coronanya. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Okay, kita terus dalam pengajian kitab mendidik hati mendekati ilahi, daripada muka surat 319 kan, tajuk baru, tajuk lengkap
yang ke-49, qada di antara makhluk. Qada, apa yang dimaksud qada ini adalah hukuman. Hukuman di antara makhluk, sesama makhluk. Hukuman di sesama makhluk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu orang yang bankrupt? Maksudnya muflis. Kita guna lebih sesuai guna muflis lah kan. Bahasa kita pun muflis, bankrupt pun kita faham. Jadi atadruna manil muflis, kata Nabi SAW. Kamu tahu tak siapa orang muflis? Nabi tanya para sahabat. Maka para sahabat jawab, ya Rasulullah, orang yang bankrupt itu adalah orang yang tidak lagi mempunyai wang harta. Itu yang kita faham juga. Dulu mungkin ada harta, apa itu habis, langsai semua hartanya, mungkin terhutang pula dan sebagainya. Itu kita faham. Jawab Nabi, bukan maksudnya itu salah tak, tapi bukan aku nak maksudkan yang tu. Bukan aku nak maksudkan hal dunia. Muflis bukan hal dunia, tapi nak ceritanya hal akhirat. Muflis, hal akhirat. Orang yang bankrupt itu dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa pahala solat, puasa, zakat, semua kewajiban lengkap sebelum mati dia tu. Semua buat sunat-sunat, segala-gala buat, sedekah sunat, sembahyang sunat, segala buat. Kan? Namun kata Nabi, dia ini adalah orang yang suka mencaci, menghina orang lain, maki hamun, menuduh keji kepada orang lain, memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Makan harta tak salah, dia pergi kenduri kita makanlah, dia jamu dia sedekah kita makanlah, tapi tanpa hak yang salahnya. Makan harta orang lain tanpa hak dan menumpahkan darah, termasuk mencederakan, bukan hanya membunuh saja. Jadi maksudnya dia buat kesilapan pada hak sesama manusia. Zalim sesama manusia. Hutang tak bayar termasuk juga, tu zalim juga. Pinjam tak bagi balik, tak minta halal dengan tuan dia, termasuk juga. Apa je lah, menekan mental dia, fizikal dan sebagainya. Kan? Bagi dia hidup susah, kacau, bagi dia takut-takut, contohnya. Pun sama, benda kezaliman. Kalau itu yang dia lakukan, termasuk menyebarkan benda fitnah. Macam mana? Tambah zaman kita cukup mudah hal ni. Menyebar hal fitnah. WhatsApp kita forward. Kan? Kita share dalam Facebook, Instagram, Twitter, apa segalanya. Walaupun masuk dalam surat khabar Ustaz ni bukan nak fitnah ni dalam surat khabar. Surat khabar pun benda belum pasti. Jadi kalau benda yang tak pasti, sumber daripada siapa pun, kita skip, kita tahan, cukup jangan sebar-sebar. Kita baca sudah. Dalam grup WhatsApp, macam ni surat khabar, berita harian ke benda ke. Kan? Tapi benda tak pasti kesahihannya. Lainlah beberapa perkara, termasuk juga mengumpat, kecuali beberapa perkara yang dibolehkan. Kita boleh sebar. Walaupun dalam unsur-unsur macam mengumpat, tapi tak dicatat sebagai dosa mengumpat. Imam Nawawi menyenaraikan dalam kitab sahih, dalam kitab Riyadhus Salihin dia. Dalam bab ribah, dia cerita dulu ribah yang diharuskan. Ribah maksud apa? Mengumpat yang diboleh. Maksud boleh tu tak dicatat sebagai dosa, walaupun macam mengumpat yang dosa. Yang pertama, kita nak mengadu hal kezaliman orang. Orang tu buat zalim kita, kita mengadu ke polis, report pada orang yang boleh tolong kita, pegawai penyiasat, kita cerita ke dia. Cerita ni hal orang, mengumpat lah. Kan?
Mengumpat termasuk kezaliman yang akan diungkit di akhirat nanti. Tapi kita bukan mengumpat semata-mata, tapi nak menghapuskan kezaliman. Dia buat kita, dia pukul kita dan sebagainya, kita pergi report. Cerita hal keburukan dia. Tak dikira dosa. Yang kedua, mungkin saya tak ikut susunan, tapi yang kedua, iaitu kalau untuk menyelamatkan orang lain daripada kejahatan si fulan. Nak menghindarkan kezaliman orang daripada inilah kezaliman pada orang lain. Seperti contoh, kita tahu dia ni kaki penipu. Kat sana kita ni contoh saya Kedah kan. Kat Kedah tu kita tahu dah si fulan ni pergi sana tipu orang, ambil duit, tak laksanakan apa yang dijanji. Nipu. Tengok dia dah sampai Selangor pula. Orang tak tahu di kawasan ni, kita cerita pada orang, jangan kau hati-hati, dia ni aku dah tahu dah demikian jahat dia. Kita cerita hal buruk dia. Tapi tujuan untuk selamat. Untuk dia selamat supaya tak kena kejahatan orang ni. Pernah berlaku zaman Nabi. Nabi sendiri macam mengumpat tapi tak dikira termasuk dalam hal nak menyelamatkan orang lain daripada kezaliman orang tu, kejahatan orang tu. Nabi satu ketika datang seorang lelaki, pemimpin kaum, pemimpin masyarakat lah daripada kampung lain, datang nak jumpa Nabi. Waktu tu Nabi duduk dalam rumah. Sahabat beritahu, ya Rasulullah, si fulan ni nak jumpa. Nabi kenal nama dia. Nabi sebut depan Aisyah, sebut sejahat-jahat manusia dia ni, inilah orang yang paling jahat sekali. Aisyah pun dengar terkejut lah. Okey, tak apa. Tapi Nabi keluar jumpa dia. Jumpa lelaki yang Nabi kata jahat tadi ni. Nabi sembang elok-elok, layan macam tak ada apa-apa. Macam bukan orang jahat. Jadi selesai, Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau layan dia macam orang baik, macam biasa. Kan Nabi kata, sejahat-jahat kaum adalah orang yang digeruni kejahatan dia. Orang yang digeruni kejahatan dia. Maksudnya orang hormat dia sebab takut dengan dia, gerun dengan dia. Kalau tak hormat, tak yes bos, habislah, kena tendang lah. Kena pijak, kita pun yes bos. Semua orang hormat dia. Sebab orang takut kalau tak hormat, dia akan melakukan zalim. Jadi Nabi menceritakan kejahatan orang tu macam mengumpat. Tapi nak supaya Aisyah dalam rumah ni, kadang-kadang Aisyah dengar bualan. Kan dia sembang, supaya kau hati-hati, dengar juga, jangan percaya sangat. Dia ni jahat. Macam tu. Jadi itu antara kita beri amaran pada orang-orang supaya yang terpengaruh dengan kejahatan dia. Cerita jahat dia macam mengumpat, tapi tak dikira dosa mengumpat. Yang ketiga, kita sembang hal kejahatan orang yang umum. Semua dah tahu dah. Seluruh Malaysia dah tahu dah. Umum dah tahu. Kita bersembang hal dia. Semua dah tahu dah. Kan? Contoh apa ni kan, KK berlaku dalam TV dan sebagainya, semua orang tahu. Tapi kita tak melebihi lah benda yang fakta. Kan? Jangan pula kita menambah-nambah benda yang tak ada dalam TV, tak ada dalam fakta pun, kita tambah. Itu jadi fitnah lain pula. Okey. Apa tu lagi? Nak menanya fatwa. Yang keempat ada 4 ke? 5. Yang keempat, nak tanya fatwa. Tanya fatwa. Contoh apa hukum saat contohlah kalau cerita hal suami saya ni dia buat macam ni. Apa hukum? Kita cerita hal buruk suami kita. Kan? Tapi tujuan kita nak tanya. Dan itu seboleh-bolehnya kita tak payah cerita nama lah. Kalau boleh. Tapi kalau tak dapat, kena cerita juga. Ada hukum yang terpaksa kena tahu. Ni kau nak cerita ni hal siapa? Kan? Seperti penyiasat dan sebagainya. Ataupun mahkamah dan sebagainya. Kena cerita siapa yang buat dan sebagainya. Itu boleh. Tanya fatwa, boleh. Itu antara beberapa lah. Beberapa perkara, mungkin saya tak ingat semua. Yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihinnya. Okey, begitu juga dalam hal menyebarkan
benda yang tak pasti. Dia tak masuk dalam ngumpat sebab benda tu tak pasti lagi, tapi kita nak cakap juga. Tak pastilah dia ni buat, tapi dalam hal ihtiyat mana? Nak berjaga-jaga, nak berhati-hati. Kita dah nampak tanda kawan ni macam pencuri. Tanda dia ni macam nak bunuh orang je, kan? Kita cerita pada orang, bukan tujuan nak sebar fitnah, tapi hati-hati tau, aku nampak dia ni macam bawa pisau, bawa pistol semua ni, macam tembak orang je. Contohnya kan. Benda tu nak ikut dalam tajuk menyebarkan fitnah. Benda yang tak pasti lagi kita dah sebar. Tapi bila dalam hal nak berjaga-jaga, nak berhati-hati supaya kita orang lain selamat, dibolehkan. Okey. Nabi kata tadi, orang yang amalan lengkap segala fardu dia buat, sunat buat, semua pahala dia kaut semuanya lah. Tapi dia ada juga terlibat dengan fitnah, dengan mengumpat, dengan hal tumpah darah tadi, pinjam tak bayar, hutang tak bayar dan sebagainya. Oleh kerana itu, pahala kebaikannya diberikan kepada si anu. Di akhirat, Allah datangkan balik orang-orang tu, tuntut dengan dia. Wahai fulan, engkau dulu hutang aku RM10. Engkau tak bayar RM10. Aku minta balik. Sekarang bukan minta duit, tak minta ringgit, minta pahala. Kita pun nak cari pahala bagi banyak, dia duk minta lagi. Allah perintah malaikat, potong pahala dia, bayar. Senilai dengan RM10. Tak tahulah berapa banyak pahala, ribu pahala. Kan? Mungkin RM10 tu bagi kita adalah kecil. Tapi mungkin bagi orang tu, itu harta besar. Dia buat ada RM10 tu je. Kan? Mungkin. Tak ada makan, tak boleh beli makan. Jadi dosa, pahala nak kena potong tu banyak lah. Bergantung pada kezaliman yang dia hadapi. Walaupun nilai kecil. Kan? Tapi bagi dia RM10 tu, dia tak boleh makan. Dia tak dapat nak bayar tu, bayar ni dan sebagainya. Tak boleh nak pergi sana, tak boleh datang sini. Banyak kezaliman berlaku sebab RM10. Maka habislah pahala kita kena potong untuk dia. Termasuk kita tak tunai hak. Anak datang tuntut. Wahai ayah, dulu tak pernah mengajar aku semayang. Anak tuntut. Dia tak kira akhirat, tak ada dah anak nak kesian ke bapak, bapak nak kesian ke anak, suami isteri pun tak ada kesian. Semua nak tunai, nak menangkan supaya tak kena azab. Tuntut dengan bapak, tak tunai hak dia sebagai bapak. Tuntut dengan mak, tak tunai hak sebagai mak. Tuntut dengan suami, tak tunai hak sebagai suami, sebagai isteri. Semua hak akan ditunaikan balik, dilangsaikan balik. Ni disebut qada ni, dilangsaikan balik. Hal-hal yang terhutang dulu kat dunia dan sebagainya. Lepas tu kita tengok hal di dunia, mungkin orang kaya dia boleh lepas, contohnya boleh rasuah. Orang yang kaki rasuah, dia boleh rasuah, lepas mahkamah, tak kena tangkap. Tapi di akhirat takkan. Walaupun walau qadiban min arak, kata Nabi, walaupun sebatang kayu sugi. Kayu sugi ni, rasanya pensil ni lagi mahal daripada kayu sugi. Kayu sugi orang duk gosok gigi tu, kayu arak daripada pokok je, pokok arak. Kerana kes sebatang kayu sugi je, dia terhumban dalam neraka. Boleh jadi? Kan? Habis, kawan tu nak termasuk, terutama di kalangan kita yang senang-senang buat, WhatsApp lah. Selalu saya pesan, hal ni saya cerita-cerita. Kadang-kadang kita dapat WhatsApp dalam group. Selalunya, contohlah, lah ni pula jenis gambar-gambar pula kan. Gambar orang tu macam-macam lah, gelak lah apa segalanya. Ada gambar, contoh WhatsApp orang lelaki lah popular sangat, bang malam Jumaat bang, balik cepat bang, kan, gambar orang perempuan, tulis benda tu. Ini kalau kita sebar, berarti kita fitnah pada dia. Dosa besar ni. Alah Ustaz, nak main-main gelak-gelak seronok-seronok je. Tak ada seronok-seronok, semua akan ditunai di akhirat nanti. Dia akan datang tuntut pahala dengan kita. Sebab betul ke dia cakap macam tu? Tak pun. Tak betul. Kalau betul pun kita sebar gambar-gambar dia senang-senang macam tu, nak gelak-gelak seronok-seronok, agak-agak dia marah tak? Kalau kena kat kita, contoh gambar anak kita orang sebar macam tu, ui, marah kita, anak kita. Kalau kita pun rasa nak marah, dia tentu nak marah. Dan sudah pasti bila marah dia akan tuntut. Tak dapat di dunia, di akhirat lagi dahsyat.
potong pahala, akan tetapi pahala kebaikannya habis sebelum tertebus. Orang tu tuntut bagi sejuta pahala, 2 juta, trilion, bilion, potong. Dah anak tuntut tak mak bapak tak ajar semayang, sehingga dia tak pandai semayang selama 20 tahun, 40 tahun. Pahala 40 tahun semayang, engkau kena bayar ayah. Allah suruh 40 tahun punya pahala semayang kau, bagi pada dia. Kalau 60 tahun tak pandai semayang, 60 tahun punya pahala semayang engkau, bagi ke dia. Tu baru seorang anak. Kan? Tak tutup aurat. Dunia anak seronoklah ayah tak tegur, mak tak tegur, tak tutup aurat. Tapi akhirat dia tuntut. Tak mengajar dulu tentang agama, tutup aurat. Selama 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun tak tutup aurat, mai pahala. Habis pahala. Datang lagi anak kedua, ketiga tuntut, dah habis dah pahala nak bayar. Maka akhirnya apa jadi? Sampai-sampai sehinggalah ganjaran kejahatan orang lain dibebankan padanya. 60 tahun tak tutup aurat, 60 tahun tak semayang, longgok dosa 60 tahun tak semayang. Nah, ambil mak. Nah, ayah ambil. Allahu Akbar, kan? Jangan macam tu. Mulut kena cakap, kena tegur, kena nasihat. Lalu, dah pahala dia orang kaut habis dah semua. Tinggal dia menanggung dosa-dosa orang pula. Maka lalu dilempar dia dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Fikirkanlah bencana apa yang akan menimpa pada hari seperti ini. Ini bencana paling besar. Kadang orang kata boleh selamat dunia, lega, tak kena tangkap, tak kena ni, tak kena ni. Tapi di akhirat bebanan dia lagi berat. Sebab dalam hadis lain Nabi sebut, kalau kamu ada hak dengan orang lain, selesaikan dahulu sebelum kamu menemui Allah Ta'ala, bertemu Allah Ta'ala. Maksudnya sebelum mati. Hutang apa semuanya. Kalau kita tak dapat pun, kita wasiatlah pada anak-anak, tolonglah jumpa dengan Pak Haji ni. Dulu mak ingat, baru teringat ni. Hutang sekian banyak, tolonglah pergi bayar balik. Wasiat. Jangan kata, tak apalah. Jangan. Walaupun nilai kecil. Nilai RM10 zaman 70-an, 60-an mungkin besar tu kan. RM10 tu. Tapi itu bagi orang yang tak menunai hak dia. Contoh dia hutang tak bagi balik orang tu. Nasihatnya supaya langsai secepat mungkin sebelum mati. Sebelum dia mati ataupun orang tu mati. Kalau orang tu mati, kita boleh cari waris kalau kenal. Tak kenal buat anak dia siapa-siapa. Macam mana? Kalau tak kenal macam tu, maka elok kita buat kebajikan atas nama dia. Contoh hutang tadi RM10, tak tahu dah nak cari dia kat mana. Zaman kita sekolah menengah, sekolah rendah dulu ni, kan, dah budak dulu, RM10. Tak tahu dah, niatlah, buatlah RM10 berkali-kali, berpuluh-puluh ringgit, ratus ringgit, niat ya Allah sampaikan pahala khusus kepada mereka bulan-bulan ni. Tak ingat nama Ustaz, banyak dah dulu zaman budak-budak dulu kan, mana nak ingat nama. Tak ingat macam mana? Niat, ya Allah aku tunaikan pahala ni, dihadiahkan kepada seluruh mereka yang berhak, menuntut pahala dariku. Aku tunaikan untuk mereka yang berhak menuntut pahala dariku. Ni dia orang nak tuntut balik di akhirat nanti, aku bagi siap sekarang ni. Supaya di akhirat nanti mudah-mudahan itu selamat. Okey. Jadi itu satu musibah, beban yang besar kalau kita dituntut di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kebaikan anda tidak terhindar dari penyakit-penyakit riak, tipuan. Contohnya kita semayang, okey, tak riak. Tak ada sum'ah. Sum'ah ni nak pujian orang. Tak ada lah ujub. Ujub ni timbul dalam hati je. Aku lagi baik pada dia orang semua ni. Ni mana solat tahajud, aku solat tahajud. Ni tak datang kuliah, aku datang kuliah. Timbul fikiran macam tu je. Batal pahala. Tapi kita katalah amalan kita selamat daripada semua tu, berarti tak terbatal pahala kita. Kalau diterima satu saja kebaikan, dalam setiap jangka waktu yang panjang, musuh-musuh akan mengintai dan mengambil. Syaitan takkan bagi peluang kat kita. Katalah semua, tinggal satu je yang betul-betul ikhlas, yang lain semua tak ikhlas, habis batal lah.
Itu pun syaitan akan cari jalan bagi rosak, bagi hancur hak tu pun. Dia seboleh-bolehnya bagi engkau kembali akhirat nanti tak ada langsung pahala, tak ada langsung amalan yang diterima. Tu apa dia, wawasan syaitan. Termasuk katalah kita bersih semua-semua, tapi di akhirat ada lagi yang tuntut, rugi. Sebab tu Nabi sebut muflis. Nampak macam kaya, nampak macam harta banyak, tengok balik di akhirat habis dapat dosa yang banyak. Barangkali kalau anda muhasabah diri dan rajin berpuasa, solat malam, tetapi anda tahu bahawa tidak terlewat satu pun, maksud tidak berlalu satu hari pun, melainkan lisan anda selalu sibuk mengumpat sesama Muslim, habis pahala kita. Berarti tidak sempurna semua kebaikan anda, habis. Jadi, apalagi dengan kejahatan-kejahatan lain, berupa memakan barang haram, maksud barang orang tanpa hak. Termasuk zakat. Kadang kita kata zakat, tak bayar zakat, tak apalah, aku dosa dengan Allah je. Tak. Orang yang tak bayar zakat, bila dah dia wajib lah, cukup semualah. Haulnya, nisabnya, haul cukup tahun dia, pusingan tahun, nisab sampai had dia, kena bayar dah melebihi had, dah kena bayar. Tapi dia menangguh-nangguh. Dia tangguh bayar zakat, patut dia bayar bulan Safar, ni Safar kan? Ini 13 bulan. Patut, biasa tahun lepas, dia dapat harta ni dah kumpul setahun, 13 Safar. Dia kena bayar zakat nah 13 Safar. Tak boleh tunggu Rabiul Awal lah bayar. Berarti sebulan yang dah lalu dia makan harta haram. Mana pula makan harta haram? Saya tak makan nak orang pun. Harta yang patut zakat ni sepatutnya harta orang miskin tu. Hak dia tu, orang miskin, orang fakir, orang nak sabilillah, fi sabilillah, ibnu sabil, hak dia orang, tapi kita simpan, kita ada guna. Berarti kita curi dia orang punya. Bukan hak kita ni. 2.5% ni bukan hak kita. Ni hak dia orang. Kita simpan, guna-guna. Kita sebulan makan hak dia orang. Guna hak dia orang. Jadi orang yang melewatkan zakatnya daripada haul yang sepatut, maka dia wajib bertaubat pada Allah Ta'ala kerana melambatkan zakat. Bukan tak bayar. Mungkin lepas itu dia bayarlah. Kan? Tapi dia melambatkan zakatnya. A'udzubillah min dzalik. Dan syubhat serta lalai dalam melaksanakan ketaatan. Bagaimana anda boleh mengharap kebebasan dari kegelapan hari kiamat? Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 2 ekor kambing saling bertanduk. Lihat di mana? Inilah di dunia ni. Baginda lantas bertanya, "Ayah Abu Dzar, tahukah kamu mengapa mereka saling menanduk?" "Tidak tahu," jawab saya. Baginda lalu bersabda, "Namun Allah Ta'ala tahu dan akan memutuskan hukum di antara mereka pada hari kiamat." Ni, lawan tanduk ni, kes dia orang ni, kita ingat dunia tak ada apa lah, siapa nak pergi mahkamah, kan? Tak ada lah kes mahkamah dia kena penjara ke, tak ada. Tapi di akhirat Allah akan adili juga di antara kambing yang bergaduh tadi. Malah semua binatang yang menzalimi binatang lain, Allah akan balas balik di akhirat. Hidup semua binatang tu. Bukan keadilan ni ditegak di mahkamah Allah di mahsyar nanti, bukan hanya manusia sahaja, binatang pun. Dia akan, yang dizalimi dulu, contoh kambing tanduk Nabi sebut dalam hadis, kambing di dunia ni yang lemah kena tanduk, kena buli yang kambing kuat. Di akhirat yang kuat jadi lemah, yang lemah jadi kuat. Balas balik. Dulu kau kena tanduk 100 kali, kau balas balik 100 kali. Kena tanduk 10 kali, balas balik 10 kali. Selesai, jadilah kamu semua sebagai tanah. Habislah. Jadi mereka akan jadi kubur tanah gitu je. Di akhirat tak ada neraka bagi dia orang, dan tak ada syurga lah bagi binatang. Kecuali binatang istimewa dalam syurga. Jadi selesailah. Tapi manusia tak selesai. Sebab tu dalam Al-Quran surah Naba, Amma yatasaalun, penghujungnya orang kafir tengok binatang,
Mau selesai, mati jadi tanah. Semua kata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir cakap apa? Alangkah baik kami jadi macam dia orang tu. Habis selesai jadi tanah aja. Bangkit di mahsyar ni jadi tanah cukuplah. Semua angan-angan nak jadi tanah pula. Kan? Sebab tengok azab tu. Azab nak kena dahsyat, tak berani. Lebih baik jadi macam binatang je lah. Tapi angan-angan kosong lah tu. Berkaitan dengan firman Allah SWT, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum. Binatang-binatang yang ada di muka bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah bangsa-bangsa seperti kamu juga. Maksudnya diadili di akhirat nanti macam kamu manusia. Allah akan tanya siapa yang menzalimi kena balas balik dan sebagainya. Binatang pun kena juga. Cuma dia orang tak ada neraka, tak ada syurga, hukum neraka syurga bagi dia orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat, termasuk binatang, burung dan segalalah sesuatu. Kerana keadilan Allah, kumbang tak bertanduk menuntut balas dari kumbang yang bertanduk. Kumbang binatang kecil macam tu pun dia akan tuntut balas balik. Kemudian ia berkata, jadikanlah aku dari tanah. Maksud Allah perintah, jadikan dia orang di tanah semua. Itulah yang ketika orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah. Dulu jadi tanah, sekarang jadi tanah. Kuntu turaban. Lantas, sebab tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka tengok binatang, mereka menangis. Kan? Dia masuk dalam satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar juga, satu ketika masuk dalam kebun dia lah. Seronoklah tengok Sayyidina Umar, ni cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia masuk, dia tengok burung terbang seronok, lompat sana, pokok lompat kan, terbang seronok. Akhirnya dia duduk termenung, menangis seorang-seorang dia. Dia kata, alangkah bahagianya engkau burung, engkau lapar, engkau cari makan, ada dapat makan, engkau balik tidur, rehat, tenang. Akhirat nanti kau selamat, tak ada lah azab untuk kau. Kan? Tapi aku ni belum tentu. Di akhirat selamat tak selamat. Allahu Akbar. Jadi kita kadang-kadang datang semayang buat ibadah aja kita rasa okey dah aku ni, belum tentu. Kan? Tertimbul je benda-benda tadi ni, niat yang tak baik lah segalanya, benda tu tak boleh kontra sehingga kalah kita punya amal ibadah. Apa yang boleh buat, kita sentiasa istighfar. Sebab tu Nabi sebut tuba, untung besar siapa yang tercatat dalam catatan amal harian dia banyak istighfar. Untung orang yang banyak istighfar. Pagi tadi bangun, astagfirullah. Lepas itu lepas semayang, astagfirullah. Lepas semayang sunat yang kedua, astagfirullah. Semayang sunat lagi, astagfirullah lagi. Banyaknya istighfar. Semayang fardu, istighfar lagi. Lepas makan, mungkin sebut istighfar lagi. Naik kenderaan baca doa kan, ada doa istighfar minta ampun. Lepas itu datang kelas, jalan-jalan, duk istighfar lagi. Duk sentiasa ada istighfar. Tanda sentiasa dibersihkan dosa. Kan? Untung Nabi kata siapa yang banyak istighfar dalam catatan amalan dia. Kan? Sebab dia kotor, padam. Kotor, padam. Istighfar tu pemadam dosa kita. Lalu jawab, inilah keburukan kaum. Lantas baginda, apabila pada hari itu anda melihat lembaran anda tidak berisi kebaikan, setelah anda terlalu lama dalam kesabaran, lalu anda bertanya, Tuhanku, keburukan-keburukan ini telah aku tinggalkan, aku tak buat dulu ni tercatat dosa, aku tak buat benda ni. Kan? Rupanya dosa tu datang daripada orang yang kita mengumpat. Dosa kau tu masuk sini, pahala kita pergi sana. Ini adalah keburukan kaum yang kamu umpat, caci, zalimi di dalam jual beli, mungkin dalam perdagangan, dalam perbicaraan, dalam perbincangan, pertemuan, tempat belajar, sembang-sembang, dalam interaksi yang lain dan sebagainya. Itulah terlibat dengan benda-benda yang boleh menghapuskan dosa kita, menghapuskan pahala kita dan mengaut dosa orang.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, syaitan telah berputus asa dalam menjadikan berhala sebagai sembahan tanah Arab. Kata ulama, cuma bila dah Nabi menghapuskan berhala di Mekah, mula ada berhala hilang, orang sembah berhala dah makin hilang, mereka masuk Islam. Sehingga Nabi kata, aku tak risau orang Arab akan sembah syirik, maksudnya berhala. Tak risau. Tapi aku risau kerana pergaduhan di kalangan mereka. Aku tak risau mereka tinggal salat. Maksudnya orang Arab jaga salat. Bagus. Tapi aku risau gaduh di antara dia berdua. Yang ni yang memadam pahala salat, pahala tu, pahala ni dan sebagainya. Gaduh tu mungkin punca dia tadi lah, caci maki dan sebagainya. Kecuali di akhirat nanti, Nabi dalam sebut akan kembali sembahan berhala ke tanah Arab. Bila berlaku tak tahu, wallah alam, kan. Mungkin dah berlaku, dah ada kod unsur-unsur demikian. Kembali balik. Akan tapi ia akan redha kepadamu dengan yang selain itu berupa perbuatan maksiat. Syaitan akan pengaruhi kamu supaya kamu ni bab semayang kamu takut nak tinggal. Sangat jagalah semayang ni. Sungguh dia orang ni bab semayang dia jaga sungguh. Sehingga dia boleh parking kereta tengah jalan semayang atas jalan raya boleh jadi. Punya nak jaga semayang bagus. Kan? Dia tak kira tempat. Letak sejadah kat mana dia boleh semayang. Kita tangguh, oh tak sampai RNR lagi, tak sampai. Maksudnya dia jaga sungguh bab semayang. Tapi bab lain, dia rasa macam tak dosa pula. Mengumpat orang, bergaduh dengan orang, tembak bunuh sama Muslim, kan, perang sama Islam, dia rasa macam tak dosa. Dan kan yang tu boleh padam dia punya pahala-pahala tadi ni. Maka hindarilah kezaliman semampumu, kerana hamba akan datang hari kiamat dengan membawa segunung ketaatan, namun hamba-hamba yang lain terus mendatangi. Pahala banyak, orang lain datang tuntut yang cerita-cerita tadi. Cuma bab tuntut ni, kalau orang katalah dia suka memaafkan orang, ini kebaikan bagi orang yang suka memaafkan orang dia atas kesalahan orang pada dia. Orang tu ngumpat, dia kata, mungkin dia doa malam, ya Allah, aku maafkan segala orang yang buat dosa pada aku dan ampunlah dosa mereka. Orang yang suka ni, mungkin kadang-kadang kita juga terbuat silap pada orang, kan. Orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah senang-senang ringan-ringankan orang lain akan maafkan dia. Kalau kita kedekut nak maafkan, oh no, dia hutang aku RM10, aku tuntut di akhirat. Oh boy, tak nak maaf, RM10 pun. No, akhirat nanti aku akan cari dia. Punya kedekut nak maafkan, terjalan tersiku sikit pun, aku akan tuntut di akhirat. Kan? Kalau macam tu lah jadinya, maka Allah pun beratkan orang lain untuk maafkan dia. Dia pernah gak buat salah ke orang tu Allah beratkan. Jadi orang tu aku malas tak nak. Sehingga orang tu kan tuntut di akhirat nanti. Jadi kalau kita nak supaya kita pun tak tahu salah kita dengan orang tak banyak, kita pun tak sedar. Jadi senang-senanglah kita ringan-ringan maafkan orang atas kesalahan orang pada kita. Al-jaza'u min jinsil amal, kata Nabi. Allah akan balas sesuai dengan apa yang dia buat pada orang. Dia kedekut nak maaf, orang kedekut maafkan dia. Dia mudah nak maafkan, senang, tak apalah, tak masalah, saya halalkan, saya maafkan. Maka orang yang dia pernah buat salah pun mudah untuk maafkan. Jadi ni tip bagi orang yang tadi kita sebut, yang kita mungkin terhutang dengan zaman sekolah menengah, sekolah dulu, yang kita tak tahu nak bayar ke siapa. Salah satu caranya adalah kita tadi ni doakan, ya Allah, sedekah pahala Quran, contoh dalam tahlil kan, sedekah duit masjid, ya Allah, sampaikanlah duit sedekah ni kepada orang yang berhak menuntut pahala dariku. Itu satu. Yang kedua, kita sering doa memaafkan orang lain yang buat salah pada kita, dan doa keampunan untuk dia orang. Ya Allah,
Aku maafkan mereka yang buat salah pada aku dan ampunlah dosa mereka ya Allah. Dan ampunlah dosaku. Kan? Mulakan minta maaf ke orang lain dulu. Maafkan orang lain. Ampun dosa dia, ampun dosaku juga. Supaya dengan tu, mudahlah orang tu maafkan kita. Dia maafkan kita balik. Orang ni orang dan sebagainya. Ni kena jaga. Sebab kisah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi kata, kamu nak tengok ada ahli syurga? Muka ahli syurga. Oh, semua nak tengok lah, kami nak tengok ahli syurga. Handsome ke macam mana ke? Nabi kata, kalau nak tengok, tunggu nanti dia semayang kat situ. Nabi tunjuk satu tempat dalam masjid. Dia semayang situ. Semua tunggu siapa. Kalau Abu Bakar ke, Abu Bakar jelaslah. Umar ke dan sebagainya. Tengok masuk lelaki yang tak popular, yang tak dikenali sangat. Tak kenal. So tengok dia semayang, orang ni. Malah dalam riwayat lain kata Nabi sebut 3 kali, 3 hari. Hari ni juga, esok, lusa, 3 hari. Sama orang tu juga. Sehingga Abdullah bin Umar cari helah, macam mana aku nak tengok apa dia buat ni sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Padahal dia bukan sahabat macam Abu Bakar ke, orang semua kenal hebat dia. Sehingga Abdullah bin Umar buat helah. Waktu tu dia budak-budak. Dia kata, wahai pakcik, mungkin kita sebutin tu lah, aku ni tak nak balik rumah, boleh tak tumpang tidur rumah tuan? Boleh? Dia kata, jom, ikutlah pergi tidur. Tidur malam, dia tak tidur lah, tapi buat pejam mata, nak tengok kotlah kawan ni amalan sembahyang ni hebat-hebat, sampai tak tidur kot. Tengok dia tidur je, ngeroh juga kan, dengkur juga. Dia jaga lagi tengah malam lagi, tidur lagi. Jaga kali ketiga, tidur lagi. Maksudnya Abdullah bin Umar ni buka mata tengok, kawan tu tidur lagi, kawan tu tidur lagi. Sampai dekat-dekatlah subuh, sempatlah dia bangun, sempat semayang sunat tahajud dan sebagainya, pergi masjid semayang. Jadi dia tengok tak nampak keajaiban amalan hebat apa yang dia buat ni. Sampai Nabi kata ahli syurga. Sehinggalah akhirnya Abdullah bin Umar ceritalah, sebenarnya aku tak ada masalah pun nak balik rumah, tapi cuma nak tidur ni, nak tengok amalan apa yang tuan buat sehingga Rasulullah sebut tuan ahli syurga. Dia kata tak ada lah, aku tak ada amalan apa. Kan, tengok sahabat dulu kalau sebut ahli syurga pun mereka tak ada kesan apa pun. Kita kalau sebut engkau ahli syurga ni, wali Allah ni, hore kan, habis tinggal tak buat apa dah ahli syurga dah. Jadi sahabat tu kata, tak ada amalan apa luar biasa aku. Tak ada apa. Abdullah bin Umar rasa macam tak jumpa lah rahsia tu. Dia pun, okeylah balik lah. Sampai kat pintu, dia panggil balik. Kejap. Aku rasa lah, tak ada amalan yang hebat apa kecuali sebelum setiap malam yang jadi rutin aku, setiap malam sebelum tidur, aku kan duduk kenang pagi tadi buat apa. Perjalanan hidup aku seharian. Sehingga mungkin ada orang yang tu buat salah pada aku pada hari tersebut, aku angkat tangan, ya Allah, aku maafkan dosa si fulan tersebut dan ampunlah dosa dia, ampunlah dosa aku. Teringat lagi, petang tadi ada orang lain pula buat ni. Ya Allah, aku maafkan dia, ampun dosa dia, ampun dosa aku. Semua, setiap hari aku buat macam tu sebelum tidur. Maka Abdullah bin Umar kata, ya, inilah rahsianya. Inilah kehebatannya. Sayyidina Abdullah bin Umar mengaku, inilah kehebatan seorang tersebut memaafkan orang lain. Apa ni tadi? Namun hamba-hamba yang lain terus mendatanginya. Mereka berkata, Tuhanku, si fulan telah menzalimiku. Allah berfirman, hapuskanlah kebaikan-kebaikan orang itu. Orang itu terus datang sehingga tidak tertinggal lagi kebaikan orang itu. Perumpamaannya adalah seperti kafilah yang mendatangi padang pasir tanpa membawa kayu bakar. Mereka lantas pecah mencari kayu bakar. Mereka tidak henti-hentinya memperoleh nyala api dan melakukan apa yang mereka suka, demikian pula dosa. Duk buat dosa tambah macam api tadi duk bakar kayu. Lagi nak jalan besok nak kena penat cari pula, habis hapus lagi, cari pula, hapus lagi. Kerja sia-sia. So umpama demikianlah kerja sia. Cuma di akhirat saya nak sebut satu benda tadi, terlencong ke lain. Sebutnya kita orang yang suka memaafkan di akhirat nanti, sehingga orang lain datang memaafkan dia,
sehingga digambarkan oleh Nabi, orang tu datang tuntut. Contohnya si A ni dah maafkan orang-orang lain yang buat salah. Tapi rupanya bangun nanti di mahsyar, ada lagi orang datang tuntut dengan dia. Orang lain mungkin dah maafkan, tapi ada orang tuntut pahala, tuntut nak selesaikan kezaliman. Mungkin guna barang tanpa minta izin dan sebagainya. Jadi nak tuntut pahala. Maka ketika tu Allah nak selamatkan orang ni yang suka maafkan orang. Si A ni suka maafkan orang, nak selamatkan dia juga. Allah cari jalan nak selamatkan dia. Sekarang tu datang tuntut, Allah tak dihalang sebab memang hak dia untuk datang tuntut. Tapi Allah tayang dia, wahai fulan, engkau datang buat apa? Aku nak tuntut pahala. Dia guna hak barang aku ataupun hutang tak bayar contohnya. Tadi malaikat tanya, tadi engkau lalu dari mana? Dari situ engkau nampak tak di kiri kanan kau nampak istana emas cantik begini begitu kecantikan dalam satu tempat tu. Lepas tu dia tanya, tu siapa punya? Si fulan nak tuntut ni, orang yang nak tuntut kezaliman, dia tanya, aku nampak tapi tak tahu siapa punya. Malaikat kata, engkau tahu tak siapa punya tu? Tak tahu. Dia kata, itu boleh jadi engkau punya, engkau boleh miliki, tapi dengan bayaran. Syurga pun nak kena beli bayaran juga. Ya, ada bayarannya. Apa bayarannya? Bayarannya adalah kemaafan kau pada dia. Kau jangan tuntut, maafkan. Allah nak selamatkan si A ni, si B datang tuntut tadi, malaikat kata, engkau maafkan si A tu, jangan tuntut. Kau akan dapat tu bayaran kau. Itu dia takkan nak tuntut pahala yang sikit belum tentu syurga. Dah janji syurga ni, baik aku maafkanlah, bayarlah dengan kemaafan. Aku maafkan, aku tak tuntut lagi dah. Maka Allah perintah malaikat, cakap pada orang tu, engkau pimpinlah si B, pimpinlah si A tangan, bawa kedua-duanya ke dalam syurga. Dua-dua selamat. Itu kelebihan bagi orang yang suka memaafkan orang. Sampai cari jalan, Allah cari jalan nak selamatkan dia. Bagi dia nampak syurga hebat sehingga dia teringin pada syurga tersebut, bayarannya adalah kemaafan. Selesai dua-dua selamat syurganya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya kamu akan mati, engkau ya Rasulullah SAW, dan sungguhnya mereka pun akan mati, seluruh manusia lain. Kemudian pada hari kiamat kamu akan bertengkar di hadapan Tuhan kamu. Kamu di sini, innakum, kum di sini bukan nabi sahaja, bukan nabi tapi umat nabi. Kamu ramai. Jadi kita seorang pun kamu kan. Kalau ramai pun kamu juga. Tapi di dalam ayat Quran tadi, innaka mayitun, engkau ya Muhammad akan mati. Wa innahum, mereka semua umat semua mati. Wa thumma innakum, kemudian kamu wahai semua umat pada hari kiamat nanti di sisi Tuhan kamu akan bertengkar. Bertengkar inilah datang tuntut pahala, tuntut kan. Bukan bertengkar dengan Allah, bertengkar sama makhluk. Semua nak tunai hak masing-masing. Az-Zubair berkata, ya Rasulullah, apakah akan berulang apa yang terjadi pada kami di dunia? Kami di dunia dulu gaduh-gaduh, duk bertengkar, minta balik hak. Di akhirat pun sama jadi macam tu juga. Kan? Baginda menjawab, ya, perkara itu akan berulang hingga kamu menunai hak kepada pemiliknya. Sampai selesai hak tu. Dah adil. Sebab Allah Maha Adil. Allah nak tunai tegak balik keadilan. Dulu kat dunia tak dapat nak menegak keadilan. Di akhirat Allah pasti laksanakan keadilannya. Az-Zubair berkata, demi Allah. Zubair siapa dia? Zubair bin Awam. Anak saudara Nabi sebelah Sayyidatina Khadijah. Anak saudara sepupu lah kan. Sayyidina Zubair berkata, demi Allah, perkaranya berat dan semakin berat pada hari kiamat. Dunia ni berat dah, kalau kita nak jumpa balik lah orang tu, kita dulu mungkin maki dia ke, mungkin mengumpat nak jumpa minta maaf. Allah, tak sanggup, muka tebal nak pergi kan. Tak sanggup, berat ni. Di akhirat, Sayyidina Abdullah bin Zubair kata, lagi dahsyat, lagi berat kalau kau tak langsai kat dunia ni kan. Tak tu kadang-kadang kita tahu
Kadang-kadang kita contoh kita nak minta maaf dengan orang tu dalam hal perkara dosa ni. Tunggu raya lah. Raya kita ziarah. Ya salam minta maaf je ya, kosong-kosong lah. Kan? Jadi kita ni kalau orang cakap macam tu, kita kena lapang dada, ialah kita maafkan semua dosa dia. Tak payahlah kau nak sebut, aku pernah dosa dengan kau ngumpat. Ni tak payah. Sebut kita lagi timbul marah, lagi tak nak maaf. Kan? Baik macam tu je lah. Salam minta maaf kosong-kosong, aku maafkan semualah. Kalau kita dapat ganjaran maaf, kita dapat pahala, kekal pahala kita. Tak dituntut di akhirat nanti. Orang tu berselamat, kita berselamat. Korban kita punya perasaan ego je. Tekan yang tu je. Kan? Apa ni? Semakin berat pada hari kiamat ketika tidak dimaafkan satu langkah pun hingga dibalaskan bagi orang terinaya dari penganiayaannya. Satu langkah tak akan berganjak sehingga selesai di akhirat nanti. Bab dosa, bab pahala. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dirinya mendengar Rasulullah SAW sabda, Allah mengumpulkan manusia dalam keadaan telanjang, lusuh dan bahman. Apa bahman? Apakah itu bahman? Tidak ada suatu pun bersama mereka. Maksud kita bangun nanti, apa pun tak ada, selai kain tak ada. Kan? Ini pernah Aisyah terkejut. Ya Rasulullah, malulah kami orang perempuan. Nabi kata, dahsyatnya hari mahsyar akhirat nanti, gawat hari tersebut sehingga orang tak peduli dah hal-hal tu. Nak tengok-tengok. Yang keduanya, kita punya nafsu dah tak ada. Kan? Yang tengok-tengok ni, yang tinggi-tinggi ni sebab nafsu. Sana nafsu dah tak ada dah. Kemudian Tuhan memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh seperti yang didengar oleh orang yang dekat. Akulah Raja, akulah yang maha berkuasa. Tidak sepatutnya penghuni syurga masuk syurga. Belum. Masuk syurga ni, belum selesai hal ni tak boleh. Walaupun dia pahala banyak sekarang ni, bergunung-gunung pahala. Tapi belum. Nanti dulu. Belum selesai lagi urusan tuntut-menuntut ni. Dan tak sepatutnya mengambil qisas darinya. Sekalipun sekali tamparan. Maksudnya satu tampar, satu kali pukul pun Allah akan tunai dulu. Baru boleh bersih hal tu, bakinya baru masuk syurga ataupun neraka. Bagaimana kami mendatangi Allah dalam keadaan telanjang dan lusuh? Sahabat tanya. Dengan kebaikan dan keburukan. Apa pun tak ada, yang ada baik buruk je. Pahala dengan dosa je yang dia bawa. Kan? Oleh itu hendaklah kamu takut kepada Allah, hamba-hambanya dan hamba-hamba yang zalim. Kepada Allah, kita patut macam koma sikit. Wahai hamba-hambanya dan hamba-hamba yang zalim, kerana mengambil harta mereka, menampakkan keburukan mereka, menyempitkan hati mereka, semua kesalahan ni, dan memburukkan rupa, menghina orang di tengah kumpulan mereka, jatuhkan maruah orang, malukan dia. Jika yang ada di antara hamba dan Allah adalah keharusan keampunan, patut dapat keampunan, ia segera. Kalaulah ada peluang yang boleh Allah maafkan, memang Allah maaf awal lagi dah. Kan? Tu bahagialah orang yang istighfar banyak-banyak, bahagialah orang yang banyak memaafkan orang lain. Allah suka nak maafkan dia sebab dia suka maafkan orang. Sebab tadi kita sebut al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan apa yang dia buat pada orang. Dia suka maaf, Allah suka maaf dia. Dia kedekut, Allah kedekut dengan dia. Nabi wasiat, Nabi pesan kepada kaum wanita. Salah seorangnya ada di situ yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidatina Asma anak Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kakak Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, Nabi pesan, la tuki fayuki Allahu alaiki. Jangan kau sempitkan pemberian engkau pada orang, nescaya Allah akan sempit juga pemberian dia pada engkau. Jadi Allah balas setimpal. Kita kedekut, Allah kedekut. Kita pemurah, Allah lagi pemurah kita. Kita pemurah kemaafan, Allah murah kemaafan. Pemurah bukan semestinya harta, maafan, pertolongan dan sebagainya. Kan? Mudah-mudahan saya yang banyak bercakap ni dapatlah amal juga hal-hal tu kan. Mudah-mudahan kita semua. Lagi disebutkan, sedangkan
Kalau ada kemaafan, Allah layak bagi maaf, awal-awal Allah maaf, tak sampai dalam kes nak mengadili tadi ni, kan? Sehingga kalau ada juga nak adil, Allah cari bagi selamat juga dia ni, dengan cara tadi ni yang kita ceritakan. Sedangkan yang bertumpuk kezalimannya tetapi ia telah bertaubat dan sukar meminta keikhlasan orang-orang yang terinaya, hendaklah memperbanyakkan kebajikan untuk balasan di hari qisas. Kalau tak sempat taubat, mungkin dia bertaubat atas dosa dia, tapi hal-hal dengan orang tak cukup taubat pun Allah tak ampun dosa. Allah tak akan ampun dosa orang tu yang buat salah pada orang lain selagi dia tak minta halal daripada orang tu. Dia minta halal, orang tu okey, aku halalkan, aku maafkan, baru Allah ampun dosa taubat tadi ni. Sekalipun kata ulama, keluar air mata berdarah, minta ampun taubat pada Allah, tapi kau tak minta maaf dengan dia. Kecuali tadilah orang yang suka maaf, Allah akan cari jalan. Mungkin dia ni terdetik di hati orang yang tadi ni, si A buat salah pada si B, dia maafkan orang banyak tapi dia terlupa dengan si B ni. Maka mungkin Allah ingatkan si B supaya maafkan orang lain termasuk si A tadi. Automatik. Itu hikmah kita sering mudah untuk maafkan orang lain. Sebab tu salah satu sifat ahli syurga Allah sebut dalam surah Ali Imran. Beberapa sifat, walaupun sifat ahli syurga ni memang kena banyak lah sifat kan, mulia lah apa segala, tapi Allah sebut beberapa kerja je ahli syurga yang maksudnya benar-benar ni besar-besar. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat ahli syurga ni yang pertama sekali mesti ada kat dia, suka menginfakkan hartanya, infak harta kepada benda yang baiklah, sama ada dalam keadaan dia senang maupun dia susah. Waktu dia ada duit, dia pemurah. Waktu tak ada duit, dia kedekut. Ni bukan orang yang infak ahli syurga ni. Waktu ada duit pun dia buat, waktu tak ada duit pun dia buat, cuma kadar berbeza lah. Waktu duit banyak, bagi banyak. Waktu sikit, bagi sikit. Tapi tetap dia bagi. Kan? Maka ini sifat ahli syurga. Kadang Allah uji orang waktu senang dia pemurah, waktu susah dia kedekut. Ataupun terbalik, ada juga. Waktu susah-susah dulu Allah baiknya dia, goreng pisang hantar mai sepinggan, kan? Buat apa cucuk tu kuih ni hantar mai. Pemurah. Bila dah meletup kaya ni, dia kedekut pula. Ada macam tu orang. Tak terkeluar daripada senarai ni. Senarai juga dua-dua keadaan. Allah akan uji kita dua-dua tu. Waktu kita sempit, waktu kita senang. Waktu kita kaya, waktu kita mungkin akan jadi timpa miskin dan sebagainya. Jadi yang pertama infak. Yang kedua fi sarai wad dara wal kadhimin al ghaidh, iaitu orang yang boleh lawan perasaan lempias marah dia. Patut yang nak kena dah ni. Kan? Kalau bagi memang dia tak boleh lawan. Katalah suami ni kuat dengan isteri, dia bagi memang tak boleh lawannya. Kan? Tapi tahanlah, astagfirullahalazim, tak jadi nak buat, kan? Istighfar, tahan. Sakit. Orang yang boleh tahan perasaan marah ni, dia sakit. Tapi sakitnya ada baloi, ada balasan yang baik di akhirat. Nilai ahli syurga. Kadhimin al-ghaidh. Nabi, contoh yang paling tepat, paling hebat, Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabatnya juga. Kadhimin al-ghaidh. Seperti masuknya Islam Sayyidina Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan kita tahu sejarah kotor dia kepada Nabi Muhammad sangat banyak. Dia jadi punca halau Nabi keluar, maki hamun, macam-macam lah semasa dia belum Islam. Sehingga tahun 8 Hijrah, Nabi datang nak menawan kota Mekah. Maka ketika tu dia mulanya nak pergi mengintip Nabi ni, rombongan Islam ni berapa ramai, buat apa, tunggu masa peluang nak serang. Tapi dia ditangkap, time dia mengintip, ditangkap oleh rombongan Nabi yang berkemah di satu tempat dekat dengan kota Mekah, sebelum masuk Mekah. Ditangkap, bawa pada Nabi. Duduk depan Nabi,
Dia kata habislah. Dalam hati dia mungkin dia terfikir habislah Nabi mesti pancung aku ataupun seksa aku sebab dia punya kejahatan. Tapi Nabi tanya, Nabi jumpa Abu Sufyan, Nabi kata, wahai Abu Sufyan, belum sampai masa kau nak masuk Islam? Belum lunak ke hati kau lagi nak terima Allah Maha Esa? Sayyidina Abu Sufyan kata, Masya Allah, menangis dia. Menangis sebab apa? Sebab dia tak sangka, dia ingat Muhammad mesti bagi penumbuk ke, tampar ke, seksa, membunuh ke. Tapi dia masih lemah lembut lagi. Nabi cakap dengan lemah lembut, tanya bila kau nak masuk Islam? Belum lagi kau nak terima Islam, wahai Abu Sufyan? Dan Abu Sufyan ni pak mertua Nabi lah, kan? Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Jadi belum sampai masa, dia kata, wallahi manusia yang paling lembut engkau lah, tak ada manusia yang lebih hebat dan sebagainya. Akhirnya dia terus syahadah masuk Islam. Kata para ulama, Abu Sufyan ni masuk Islam bukan kerana takut dibunuh, diancam, kerana akhlak Nabi tu, kan? Dan dia pun kalaulah kedudukan orang macam dia depan Nabi, orang tu datang yang buat salah, mesti dia akan balas dendam. Tapi Nabi tak sebut langsung kejahatan dia. Nabi terus tawar dia untuk Islam, sehingga Nabi jalan masuk Mekah dalam keadaan Nabi pimpin jalan dekat dengan Abu Sufyan. Nabi sebut siapa masuk rumah Abu Sufyan akan selamat. Maksudnya angkat nama Abu Sufyan. Itulah contoh kadhimin al-ghaid, tahan perasaan marah, mudah memaafkan orang. Dan yang ketiga sifat tadi dia, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, memaaf kepada orang. Ini sifat-sifat besar ni. Ini bukan perkara kecil ni. Ini boleh menghapuskan silap dosa kita yang cukup banyak. 3 benda ni. Sedekah. Daripada sebelum tu sebut istighfar. Segeralah kamu istighfar dan minta taubat. Itu juga ciri ahli syurga. Taubat, istighfar, sedekah, sarra' wad dharra, senang susah. Yang ketiga kita sebut iaitu tahan marah tadi. Yang keempat, maafkan orang. Allah sebut dalam ayat ni 4 je. Kalau siapa yang ada 4 ni untuk dia, insya-Allah terbuka pintu syurga untuk dia. Peluang besar. Mana tadi kita sebut? Anas juga meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika dia dan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba mereka melihat beliau ketawa. Beliau baginda Nabi SAW ketawa hingga nampak giginya. Nabi ketawa tenganga je, tak keluar suara. Kita mulut tak buka tapi bunyi 5 kilometer dengar. Kok. Nabi tak pernah ada suara kuat macam tu. Ketawa Nabi hanya terbuka mulut kadang-kadang. Umar lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang telah membuat anda ketawa? Baginda menjawab, ni kisah yang saya sebut tadi. Mungkin kisah orang tu, dia buat dizalimi, dia datang nak tuntut. Yang saya kata tadi, sehingga Allah tawarkan, tengok syurga, dia pun tengin, kena bayar dengan kemaafan. Dia bayar dengan kemaafan, dua-dua masuk syurga. Ini ceritanya. Kita baca, 2 orang umatku berlutut di hadapan Allah. Orang pertama berkata, berilah balasan atas penginayaan saudaraku ni padaku. Dia dulu buat zalim, bagi balasan. Allah berkata kepada orang kedua, berilah balasan atas kezaliman kepada saudaramu. Orang kedua menjawab, orang kedua ni orang yang dituntutnya. Tuanku, tidak tertinggal sedikit pun kebaikanku. Dia kata, aku dah tak ada pahala nak bayar. Allah lalu berkata lagi pada yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Tidak tertinggal lagi kebaikan dia. Kau nak minta apa lagi? Pahala dia tak ada langsung. Kan? Habis dah. Orang yang terjawab, Tuhanku, bebankanlah dosaku kepadanya. Ambil dosaku bagi ke dia. Tiba-tiba menitir mata Rasulullah SAW. Kemudian baginda bersabda, itulah hari yang amat dahsyat. Nabi kata, itulah hari yang paling dahsyat. Hari ketika manusia memerlukan orang lain yang memikul dosa-dosa mereka. Nak beban dosa ni banyak sangat dah. Nak bagi ke orangnya dosa. Nak curi pahala orang, kau boleh nak ambil juga. Selanjutnya baginda bersabda, Allah berkata kepada orang pertama, angkatlah kepalamu dan lihatlah keadaan di dalam syurga. Dia lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuhanku, aku melihat kota-kota dari perak yang ditinggalkan di istana-istana dari emas yang bertatahkan mutiara. Untuk Nabi yang mana ni? Syurga ni hebat ni untuk Nabi ke? Untuk Siddiq. Siddiq ni
di kalangan manusia bukan Nabi yang paling tinggi kedudukan martabatnya. Ataupun orang yang mati syahid, Allah menjawab, untuk orang yang mahu membayarnya padaku. Kalau dia boleh bayar, dia boleh masuk. Siapa boleh bayar, boleh masuk. Orang tanya, ya Allah, siapakah dia? Allah menjawab, orang yang mahu memaafkan kesalahan saudara, bayarannya adalah kemaafan. Orang itu berkata, Tuhanku, aku telah maafkannya. Dia tak nak tuntut dah. Apa baik aku maafkan, tak payahlah ambil dosa aku. Tak payahlah aku nak ambil pahala dia. Orang itu berkata, Tuhanku, aku telah maafkannya. Dia tarik balik lah tadi. Tadi nak bagi dosa dah, tarik balik. Tak payah, aku tak nak tuntut. Allah berkata, peganglah tangan saudaramu dan ajaklah dia masuk ke dalam syurga. Kedua-dua selamat masuk syurga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena itu takutlah kamu pada Allah dan damaikanlah orang-orang yang berselisih. Masya Allah. Dan Allah bagi keselamatan pada kita. Mudah-mudahan Allah ringankan hati kita, hilangkan ego kita untuk mudah maafkan orang. Tuan-tuan, tiap malam, tiap pagi, jangan lupa doa untuk saudara kita yang lain-lain. Kita maafkan mereka, ampun dosa mereka, minta ampun daripada Allah untuk dosa mereka dan dosa kita juga. Termasuk untuk saya juga. Kan? Kita pun sama-sama doakan. Terutama kenapa kita kata awal pagi, bukanlah semestinya awal pagi. Waktu lain tak boleh ke? Tak, awal pagi lah sangat mustajab. Kerana orang yang beristighfar di tengah malam awal pagi, Allah angkat kemurkaan. Bukan daripada dia aja, kemurkaan Allah kepada sekeliling dia. Sehingga mungkin Allah nak turun balak ke dia dah, nak kampung tu ke, satu tempat tu, tapi ada seorang yang istighfar waktu malam, minta ampun pada dia, minta ampun pada orang dan sebagainya, maka Allah selamatkan. Nanti dululah balak, nanti kemudian hari lain pula. Hari ni tak jadi. Jadi kita banyakkanlah istighfar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bencana dunia ni dan bencana akhirat yang paling kita gerun, paling takut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, kita tanda di situ. Kita akan sambung nanti. Kasut apa tadi? 324 ya, perenggan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barikana fi, Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu shafi'an lana yawmal qiyamah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.